Setelah kita menetapkan matlamat yang jelas, kita nak bebas daripada neraka Jahannam. Ramadan ini adalah peluang yang diberi oleh Allah. Maka sekarang kita bertanya, apakah proses yang memungkinkan kita untuk selamat daripada neraka Jahannam? Maka proses yang perlu kita lalui ada dua bentuk yang Allah tawarkan kepada kita. Yang pertama disebut adalah siam. Yang kedua adalah qiyam. Siam, bagaimana seseorang itu benar-benar mempunyai keupayaan menahan dirinya. Qiyam, seseorang mempunyai keupayaan membangunkan dirinya. Kedua inilah sebenarnya yang perlu kita teliti untuk kita mencapai takwa yang membebaskan kita daripada neraka Jahannam. Ramadan adalah sebuah proses dan proses itu adalah siam dan qiyam. Dalam konteks berpuasa di bulan Ramadan, ibadah ini sebenarnya adalah proses. Dan ini benda yang banyak kita bakal lalui, sebab tu kita cuba nak memahami. Oleh kerana kita dah mula nak bercakap tentang proses, semua yang saya katakan dalam perbincangan sesama kita insya-Allah, kita berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Semua yang saya kasihi, kita dengar sebentar tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Saya nak tanya, just sekadar kita kan muzakarah adik-beradik sesama kita pada pagi ini. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, apa kita rasa? Kita cerita apa yang kita rasa. Bila kita mendengar Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, apa kita rasa pada saat kita membaca atau kita mendengar ayat ini dibaca? Apa kita rasa? Tak, saya rasa tentang ayat ni bukan mihun tadi tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan rasa macam soalan pasal tadi ke? Tak, sekarang tuan-tuan. Apa kita rasa? Masya Allah, kita rasa baik. Semua yang dikasih sekalian, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, apabila Allah Subhanahu wa taala dalam mana-mana ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman rasa dipanggil. Setiap kali kita baca ayat, sebab tu kita dengan ayat Quran kata kita kena berhenti dan kita ambil masa dan rasakan letak pengalaman, letak perasaan dalam apa yang kita baca. Sebab kita, Masya Allah, semua yang dikasih sekalian, kita tak letak perasaan pada ayat yang kita baca. Akhirnya kita tak rasa apa-apa. Ya? Kita tak rasa apa-apa pun. Baik. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman rasa dipanggil. Apa rasa? Rasa dipanggil. Allah tak panggil kalau Allah tak panggil kalau Allah tidak panggil kalau Allah tak sebut huruf munada. Sebab ya ayyuha adalah merupakan huruf munada, huruf panggil. So bila panggil kita mesti responsif. Mesti rasa Allah panggil lah, kata Ibnu Abbas. So itu rasa yang kita kena ajar. So bila kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, mana-mana ayat Allah kata Ibnu Abbas pada ya ayyuhalladzina amanu, maka kita berhenti dan rasa bahawa kita dipanggil oleh Allah. Kita cuba ya. Kita cuba. Baik, oleh kerana kita dalam khalaqah, so kita nak tarbiyah diri kita. Boleh tak tuan-tuan kita buat satu jeda selepas saya baca ya ayyuhalladzina amanu, kita latih diri kita, kita buat macam kita menjawab panggilan. Contohlah ya, nama siapa Sul? Azim. Okey ya. Okey, semua dengar? Mic ni clear ke?
Azim. Sekali lagi. Azim. Sekali lagi. Azim. Tak elok. Mic tak elok. Tak kuat. Kuat lagi. Kena kuat lagi. Azim. Baik, saya nak tanya, kenapa semua tuan-tuan tak jawab? Nampak tak? Sekarang ayat ni jadi serius. Kita beriman ke tak beriman? Tetapi kita rasa tak Allah panggil? Kita rasa bukan kita kan? Sedangkan Azim jawab sebab dia dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Abbas kata orang beriman kena rasa dia dipanggil. Tapi kita rasa tak? Baik. Jom kita cuba buat latihan. So sekarang saya nak panggil tuan-tuan, siapa yang beriman jawab, kita buat. Just kita jawab labbaik. Just jawab je, just. Dan ini tuan-tuan bukannya untuk di luar, just untuk kita praktik. Jangan nanti imam baca Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal labbaik. Dah tuan-tuan. Nanti tentu dia tanya siapa aja, Zoramli kena tuan-tuan. Ini just kita nak latih diri kita, sebab kita nak masuk kepada apa yang patut kita buat adalah bila Allah panggil rasa dipanggil. Hari ini sebab kita sedang dalam orang kata dalam madrasah untuk latih kita memahami dan menjiwai, kita cuba. Okey, saya panggil ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman jawab. Tapi ni yang beriman lah, yang tak beriman jangan jawab. Ya, kalau dia memang rasa dia tak beriman jangan jawab, tu je, simple je. Baik, kita gegarkan panggilan jawapan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ui, macam umrah lah pula kan. Sebab labbaik itu adalah satu kalimat hanya disebut setelah kita dipanggil. Sebab tu bila kita tak pakai ihram, kita tak boleh sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sebab kita tak dipanggil. Tetapi saat kita pakai ihram dan kemudian kita berniat pada ketika itu kita sedang dipanggil, maka jawapan untuk menyahut panggilan adalah labbaika Allah, labbaika Allah, labbaik Allah. Baik. Okey tak setakat ni? Baik. Jadi sebab tu kita cuba rasa ya. Sebab agama adalah apa yang kita faham, dan bila faham dia akan campak ke dalam hati. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata faham dalam agama itu masuk dalam hati, bukan hanya pada akal. Akal penting, tetapi siapa tadi daripada Melaka, sahabat saya Cik Jamal. Cik Jamal tinggal area check in di hotel semalam kan? Tuan-tuan perasan tak? Dalam diri hotel, akal adalah reception. Nak masuk dalam bilik, kita kena pergi mana dulu? Tapi adakah tujuan kita nak pergi ke reception kemudian kita bentang toto kat situ? Tak, kita nak supaya didirect ke bilik tu dah. Bilik adalah hati, reception adalah akal. Sebab tu nak masuk ke dalam hati, akal kena lalui dulu. Tetapi bukan matlamatnya adalah akal. Sebab tu Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tak faham. Kerana Allah bagi tahu dalam agama kita, kefahaman akan menunjang apabila dia masuk dalam hati. Sebab tu kita hari ini kita bincang sebenarnya sampai kita masuk dalam hati kita. Boleh insya-Allah? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayyuhalladzina amanu. Okey, terima kasih. Lepas ni jangan buat dah. Lepas ni hanya rasa bahawa okey, Allah panggil aku. Dan bila Allah panggil, kata Ibnu Abbas, ada dua je. Azim. Azim. Tengok orang suruh cakap bahasa Arab, tengok tu, tengok. Orang Arab kan. Azim. Kenapa slow sangat ya? Azim. Labbaik. Baik. Bila Allah panggil kita, maka takkan berlaku azim. Azim. Tak berlaku bahawa azim. Tak ada apa. Mesti kata Ibn Abbas ada dua. Yang pertama, panggilan itu untuk beri perintah atau panggilan itu untuk beri larangan.
Baik, sebab tu semua yang dikasihkan, bila kita baca ayat tadi, setelah kita rasa Allah sedang panggil, maka Allah bagi satu perintah dalam bentuk khabar. Apa dia? Kutiba alaikumus siyam, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Baik, sebab sebenarnya kita terlepas kepada klip video yang pertama. Boleh tak tuan-tuan, kita yang datang dalam kembara Ramadan perjalanan meraih takwa ni, semua yang saya kasih sekalian, apabila kita masuk ke bulan Ramadan, sebenarnya apakah the ultimate goal, tujuan tertinggi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan? Tujuan tertinggi, ya, Tuan-tuan, apakah matlamat tertinggi? Kita ada matlamat, bahkan ada objektif. Tetapi ada matlamat tertinggi. Apakah matlamat tertinggi? Baik. Matlamat tertinggi, kita go kepada hujung dulu. Kita mesti tahu apakah tujuan tertinggi. Ya, di samping akan ada tujuan-tujuan yang lain. Saya nak bagi tahu dan kita nak kukuhkan pada kita semua yang nanti masuk ke bulan Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, masuklah peluang untuk kita paling besar dibebaskan daripada neraka. So kalau saya tanya balik dalam bahasa lain, apakah tujuan Allah beri? Sebab Allah bila kata kutiba alaikumus siyam, Allah apabila berikan sesuatu perintah bukan untuk manfaat Allah. Allah Maha Suci daripada mengambil manfaat daripada apa yang Allah jadikan. Maka sebab tu yang akan mendapat faedah adalah manusia. Yang mendapat faedah adalah orang yang diwajibkan. So apakah faedah paling besar Ramadan, kewajipan berpuasa untuk kita? Kita bagi satu perkataan yang clear supaya subconscious kita faham. Sebab kita macam banyak sangat jawapan, menerka di dalam cloud. Sekali lagi tuan-tuan, apakah matlamat tertinggi kenapa kita berpuasa? Bagi jelas tuan-tuan. Kita cakap sampai kita punya akal di bawah sedar kita, rupanya puasa nak bebaskan aku daripada neraka. Nanti kita bincang kenapa kita tak rasa. Sebab hari ini kita nak cerita tentang rasa. Sebab kembara kita kembara dalaman, bukan kembara kepada apa yang tertulis pada ayat. Sebab ayat tu dah banyak kita baca, perintah tu banyak kita dah lalui. Bukan setahun kita puasa, bukan 2 tahun, dah puluh tahun kita puasa. Tetapi kenapa? Sebab rasa tak masuk. Sebab kita tak tahu apakah ultimate goal dia. Baik, sekali lagi, apakah tujuan tertinggi dalam kita melakukan puasa? Baik, kalau kita belajar semantik, tuan-tuan, kadang-kadang pembebasan itu dijadi quoting banyak. Sebut dalam bahasa mudah, tuan-tuan, bebas dari neraka. Kenapa Allah wajibkan kita puasa? Tuan-tuan boleh make it personal. Aku. Apa tujuan Allah perintahkan kepada anda untuk puasa? Allah nak bebas aku daripada neraka. Tuan-tuan boleh make it personal, tolong sebut nama sebelum aku. Kenapa Allah wajibkan anda berpuasa? Allah nak bebaskan Zoramli daripada neraka. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, sebab kadang-kadang tak jelas. Bila kita tak jelas, kita buat satu benda dalam cloudy. Bila cloudy, memang praktik dia memang akan juga jadi samar-samar. Baik, sekali lagi kita cuba ni tuan-tuan. Kita sedang bertatih. Baik, untuk apa anda berpuasa? Allah perintahkan anda berpuasa. Tuan-tuan sebut nama tuan-tuan. Untuk apa Allah wajibkan anda berpuasa? Allah nak bebaskan aku Zuramli daripada neraka. So untuk tuan-tuan tolong sebut, make it personal. Ya, sebab kita kadang-kadang ialah membebaskan neraka ialah sebab kita tuan-tuan tahu dah di mana masalah besar kita? Tahu dah di mana masalah besar kita? Satu tak jelas, satu lagi apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu apa masalah lebih besar? Tuan-tuan,
tiba-tiba tak tahu daripada mana kita rasa kita ni ahli syurga. Tanpa ada siapa pernah jamin kita secure diri kita yang kita ni memang ahli syurga. Sebab itu bila kita dah rasa kita ni dijamin syurga tuan-tuan, Ramadan tu optional saja. Nak bersungguh pun tak apa, tak sungguh pun tak apa, sebab kita dah memang ahli syurga. Perasaan yang kita tak tahu datang daripada mana. Sebab tu kadang-kadang perasaan ni tuan-tuan, harapan itu bagus tapi perasaan itu tak bagus. Harapan tu bagus, harapan nak syurga itu bagus, tapi perasaan yang kita ahli syurga ni itu sangat tidak bagus. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ya. Sebab tu bila katakan kenapa Ramadan ini untuk kita bebas daripada neraka, dia tak masuk dalam, sebab dalam kita dah rasa, kita dah set dalam minda tanpa kita sedar bahawa kita ni ahli syurga. Sebab tu kadang-kadang kan, bila kadang-kadang ada ceramah, Assalamualaikum semua ahli syurga, dengan penuh confident kita menjawab, Waalaikumsalam. Bukan tak boleh, tetapi rupanya kita terperangkap dan syaitan trap kita seperti mana tuan-tuan pernah tengok yang beruang punya perangkap tu, yang kita terperangkap yang rasa kita ahli syurga. Tuan-tuan, kita cuba buat sedikit muhasabah. Setting tu betul ke tak betul? Setting yang kita perasan kita sekarang ahli syurga betul tak betul? Sebab bila saya katakan tadi, untuk apa Ramadan, kita tak rasa bahawa dia adalah untuk pembebasan daripada, dan saya tak nak pembebasan. Sebab biasanya dalam semantik kita gunakan perkataan clear untuk kita punya minda parasedar kita. Bebas dari neraka, tak masuk neraka. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita cuba tengok ya. Saya lagi risaulah. Tuan-tuan pernah dengar lagu Helicat? Oh, tajuk cik. Wah, ini boleh karaoke. Tuan-tuan biasa dengar tak lagu Ku nantimu di pintu syurga? Pernah dengar? Pernah juga. Adik pernah dengar? Masya Allah ya. Kalau adik pernah dengar, Masya Allah, yang lebih besar daripada adik tentu pernah dengar. Baik, tuan-tuan nampak tak? Syurga ni seolah-olah begitu mudah. Siapa saja boleh duduk, siapa saja boleh tunggu lepak-lepak dalam syurga. Sebab tu mindset tersebut menjadikan bahawa kita rasa kita dah ahli syurga. Sekarang adakah setting itu betul atau tak? Apabila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furida, kata dalam tafsir Al-Jalalain sebagai contoh, maka pada saat itu semua yang saya kasih sekalian, Allah tak perintah mesti ada matlamat paling besar untuk bebaskan aku Zorani daripada neraka. Kenapa kita punya setting kita tak berapa tajam? Kerana kita rasa kita ada syurga. Saya nak pinjam seorang sahabat. Boleh tak tuan-tuan, saya nak pinjam seorang sahabat Nabi? Dan saya minta sahabat Nabi tolong datang. Tuan-tuan jangan pula tiba-tiba dia ada kontak dengan sahabat Nabi. Tak tuan-tuan, tak, maksudnya saya nak bawa ke sini seorang sahabat Nabi supaya tuan-tuan boleh bayangkan tentang dia. Contoh yang saya nak bawa adalah seorang sahabat Nabi, namanya adalah Omar ibnil Khattab. Biasa dengar? Omar ibnil Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Quraishi Al-Adawi. Saya nak pinjam Sayyidina Umar. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya nak bandingkan Umar dengan saya. Dan tuan-tuan tolong bandingkan Sayyidina Umar dengan diri tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, saya tak mahir dalam banyak kitab hadis. Saya takut saya tersalah. Adakah yang ada dalam majlis ini memang ada satu hadis sahih yang menyatakan nama disebut oleh Nabi kepada nama tuan-tuan yang memang tuan-tuan ada syurga? Saya kena tanya tuan-tuan sebab takut nanti memang ada rupanya. Ustaz, ada dalam Mu'jam Imam Tabrani, dalam Mu'jam Awsat, memang ada sebut nama ana. Ya, sebab Nabi bersaksi bahawa anta ahli syurga. Ya, anna jamil jamal min malaqa. Ya, min ahli jannah. Mana saya tahu, saya tak jumpa tuan-tuan. Dan saya nak tanya tuan-tuan, kita bagi clear dulu. Kita buat disclaimer dulu. Tuan-tuan, ada nak nama tuan-tuan yang memang disebut oleh Nabi secara lafaz bahawa kita adalah ahli syurga? Ada ke tak ada?
Ada atau tak ada? Sayyidina Umar, adakah Nabi sebut bahawa dia ahli syurga? Ada tak Sayyidina Umar yang Nabi sebut sesungguhnya aku bersaksi Umar adalah ahli syurga? Ada tak dalam hadis? Pernah Sayyidina Umar jalan, Nabi duduk dengan Jibril. Saya suka sebut ni sebab Ibn Abbas berkata akthiru bi zikri Umar fa innahu tuzkiruka ila zikrillah. Banyakkan sebut Umar sebab sebut Umar akan menyebabkan kamu ingat pada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan di hadapan Nabi. Nabi bersama Jibril dan tak dilihat oleh ramai orang, dan kemudian Nabi berkata dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, boleh tak tolong cerita kebaikan Umar? Hasanat maknanya kebaikan Umar. Apa jawapan Jibril, tuan-tuan? Kata Jibril, "Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama khasartuha." Andainya lautan itu menjadi dakwah, pepohonan menjadi pen untuk aku tulis kebaikan Umar, aku tak mampu sebab kebaikannya jauh lebih banyak. Kita sedang cakap tentang seorang yang kata Jibril, kebaikannya kalau nak tulis menjadi dakwah, tak mampu kering lautan, tetapi kebaikannya masih banyak. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan Jibril tulis kebaikan kita, banyak mana tuan-tuan? Saya bila insaf diri tuan-tuan, tuan-tuan biasa tengok buku 35. Buku 35 yang kecil tu. Orang kata buku hutang kan? Buku kecil tu kan? Kalau Zuramli tuan-tuan suruh ditulis satu muka surat buku 35 tu pun tak habis. Bukan satu lautan. Satu muka surat buku 35 untuk tulis kebaikan saya pun tak ada tuan-tuan. Sekarang saya nak Umar lautan. Tuan-tuan, kenapa saya nak bawa? Kita nak kata adakah setting kita yang kita rasa yang kita ahli-ahli syurga, yang bila datang Ramadan kita rasa biasa. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab? Tuan-tuan dengar kata-kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, ya, saya petik dalam Abu Nu'aim. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, "Lau nadi munadi yaumal qiyamah kullun nas yadkhuluna al-jannah illa wahidan fa inni khashawtu an akuna ana dhalikal wahid." Tuan-tuan tolong dengar ya, sebab ini penting untuk kita. Sebab ada mindset, headset kita yang mungkin tersalah. Salah setting tuan-tuan, macam salah kita setting incoming call, kita setting lagu Mahir Zain. Bila orang call surat lagu apa tuan-tuan? Bila orang call lagu apa? Lagu Mahir Zain, Ramadan. Betul ya? Betul ke tak? Adakah kita setting lagu Mahir Zain tapi keluar adalah ku nanti mu di pintu syurga bila orang call? No, tak akan jadi sebab kita dah setting dia. So bila kita setting sekarang, kita tengok Sayyidina Umar. Dengar apa kata Sayyidina Umar. Dia kata Sayyidina Umar, kalaulah seandainya datang seruan nanti di hari kiamat. Lau dalam bahasa Arab, kalau makna tak akan berlaku. Tetapi dia nak sebut dalam bentuk andaian supaya kita faham. Dia kata kalaulah datang satu seruan di hari kiamat di pada mahsyar nanti, dan seruan tersebut berbunyi, "Wahai seluruh manusia, kamu semua layak masuk syurga, kecuali seorang yang tak layak ke syurga." Kata Sayyidina Umar, aku takut akulah seorang yang tak layak ke syurga tersebut. Kalau semua orang boleh masuk syurga kecuali seorang yang tak layak, kata Sayyidina Umar, aku takut akulah seorang yang tak layak tersebut. Sayyidina Umar yang Nabi jamin syurga, Sayyidina Umar yang Nabi berikan kebaikannya seluas lautan, kita katakan rasa tak layak masuk syurga. Sekarang kita apa kita rasa tuan-tuan? Kita rasa bahawa Masya Allah, kalau mati aku hari ini memang syurga. Akhirnya jadi apa tuan-tuan? Allah tawarkan Ramadan, kita akan anggap bonus je. Dapat tak dapat tak apalah, dah syurga, tak masalah apa. Sebab itu semua yang dikasih sekalian, jom kita baca satu doa sama-sama. Boleh insya-Allah? Tuan-tuan bayang kan saya tak kat sini tuan-tuan, Kaabah. Bayang je Kaabah. Ingat tak Kaabah? Ingat? Yang ramai yang pergi umrah tu kan? Amin ya Allah, umrahkan kami yang ya Allah. Amin. Ya, tuan-tuan jangan risau pula. Kan?
kita terus nak amin tu kena buat calculation, campur tolak bagi account. Tak tuan. Amin ya Allah, jangan underestimate Allah. Jangan underestimate Allah. Kita baca doa pada hari ini, insya-Allah Allah jadi kun fayakun ya. Baik tuan-tuan, pasal nak Kaabah. Kaabah dia bentuknya adalah 4 segi ya. Baik, kita mula daripada mana? Hajar belah kiri kita kan? Betul tak? Sebab saya lama dah tak pergi, tuan-tuan tolong ingatkan saya, takut terlupa nanti. Kita lawan ikut arah lawan jam. Masya Allah, memang semua mantap dah kursus umrah ya, Masya Allah ya. Jadi tinggal pergi je tuan-tuan, cop je pasport dapat visa, jalan terus insya Allah, tak perlu kursus lagi dah. Amin ya Rabb. Baik, bila kita jalan, nampak tuan-tuan, ramai orang seluruh dunia berjalan, pusing Kaabah tu dah. Apa doa yang dia orang baca? Macam-macam doa kan? Doa nak sihat, doa nak beriman, doa nak murah rezeki, doa yang syarul nizam, doa ya Allah diberi jodoh yang baik. Ustaz Iqbal kahwin belum? Belum lagi ya. Itu antara doa yang memang tak salah kan, kita hamba, kita minta kan? Baik, betul tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan tak follow saya ni? Oh follow. Oh dia follow macam tu cara dia. Proaktif. Baik. Kita minta macam-macam. Oh lalu kat Multazam, kita lalu kat Hijr Ismail, betul tak? Kita pun lalu pusing sampai ke rukun Yamani. Sampai ke rukun Yamani ketika kita melambai dan kita langkah di apa yang kita dan semua orang Islam baca. Tinggal satu doa, betul tak? Tinggal satu doa. Tuan-tuan, apa tujuan kita masuk dalam bulan Ramadan? Kenapa tak berkuat? Nak bebaskan siapa? Nak bebaskan? Baik. Sebut nama tuan-tuan. Baik. Bila lalu kat situ, semua orang tinggal satu doa aja. Ya. Apa dia? Jom kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar apa yang Allah ajar mulut kita supaya sebut. Yang hati kita tak perasan walau mulut kita dah berulang-ulang kali baca. Apa kita baca? Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa makna waqina azabannar? Jauhkan aku, bebaskan aku daripada neraka, tuan-tuan. Itu matlamat. Itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah tak sebut pun syurga, tuan-tuan. Allah tak sebut pun syurga. Sebab benda yang asas yang kita kena faham adalah kita nak bebas daripada neraka. Supaya kita kena rasa sekarang seolah-olah, saya tak nak cakap secara negatif, maknanya seolah-olah sekarang nama kita sedang berada dalam daftar ahli neraka. Dan datang Ramadan pada kali ini dan kita lalui dengan segala kebaikan yang Allah bagi dalam dia untuk kita dapat pelepasan daripada neraka Jahannam. Bukan kita masuk dalam Ramadan, ana dah confirm syurga Firdaus ya'la khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tetapi kita rasa bahawa kita ini adalah masih berada di jurang neraka. Yang bila-bila masa boleh tergelincir dan kita boleh masuk dalam neraka, baru ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Pembebas paling besar untuk manusia adalah puasa di bulan Ramadan. Semua yang saya kasih sekalian, bolehlah kita latih benda tu. Ambil satu hari dalam hidup, di malam hari terutamanya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bebaskan aku daripada neraka. Ya Allah, bebaskan aku daripada neraka. Tuan-tuan ulang setiap hari pada malam hari sebelum tidur. Dan tuan-tuan make it personal. Bebaskan aku Zuramli daripada neraka. Ya Allah, bebaskan aku daripada neraka. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab yang telah dijamin syurga, tak rasa dia layak ke syurga. Dan ditakut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Pernah Sayyidina Umar satu malam tuan-tuan berjalan. Sebab Sayyidina Umar adalah management by walking around. Kita belajar dalam pengurusan bagaimana seorang hands on, bagaimana kita nak tengok bagaimana mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan di celah-celah rumah.
Sampai di satu rumah tuan-tuan, apa dia dengar? Dia dengar orang dalam rumah baca Quran. Dan kebetulan ayat yang dibaca oleh suami dan isteri yang sedang tadarus. Apa dia tuan-tuan? Ayat daripada surah Yasin yang kita biasa baca, tapi sebab kita baca hanya nak habiskan bacaan, berbeza dengan orang baca bila memahami apa yang Allah nak sampai ke dalam hati. Orang dalam rumah baca apa tuan-tuan? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dengar orang dalam rumah menangis teresak-esak. Dengar bunyi tangisan. Sayyidina Umar berjalan ketika itu di celah-celah lorong untuk tengok apa keadaan rakyat dia ketika berlaku di malam hari, dan kemudian gegendang telinganya mendengar orang dalam rumah membaca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sayyidina Umar tak mampu nak langkah kaki dia. Bergoncang seluruh tubuhnya, menggigil dan kemudian meraung dengan satu tangisan rebah, dan kemudian dia pingsan. Ketika azan pertama di Madinah, orang ramai keluar. Bila berjalan terlanggar satu tubuh yang terbaring, dan mereka mendapati, melihat dengan dekat, Masya Allah, yang berbaring di atas tanah adalah Amirul Mukminin yang tahun ke-14 Parsi yang dibina berabad lamanya berada di bawah telapak kaki pemerintahan Sayyidina Umar sekarang berbaring. Ketika orang bangunkan dia, mendapati bahawa sebenarnya mukanya lencung dengan air mata dan janggutnya basah dan sebahagian dadanya basah, dan orang bertanya kepadanya ketika bangunkan, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Ma yubkika. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa kata Sayyidina Umar? Tuan-tuan, tolong cek dengan kita. Hati kita, setting kita tak sama rupanya dengan ahli syurga. Sebab kalau setting ahli syurga dengan kita tak sama, kita takut kita tak berada di syurga, walau kita perasan kita ni kononnya sekarang ahli syurga. Semua yang dikasih sekalian, kata Sayyidina Umar, aku berjalan dan dengar orang baca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tuan-tuan, kita tahu makna ni kan? Allah kata, dan berpisahlah pada hari ini, wahai orang-orang yang derhaka pada Allah. Maka Sayyidina Umar kata apa dia? Aku takut pada saat datang seruan, dan berpisahlah orang yang derhaka pada Allah. Aku takut aku tergolong dalam golongan hamba yang derhaka. Kita tak takut tuan-tuan. Kita rasa okey. Cuba bayang tuan-tuan kalau bangun pada mahsyar tengok kat depan Al-Qarun. Sebab kita gila terhadap dunia sama macam Qarun gila terhadap dunia. Mungkin bila bangun-bangun dan tengok bendera yang berada di hadapan adalah Fir'aun. Kenapa? Sebab Fir'aun kerana kekuasaan dan kuasa yang ada. Kita takut dengan kuasa kecil yang kita ada, kita juga panggil macam Fir'aun. Sayyidina Umar Al-Khattab takut. Sebab itu semua yang dikasih sekalian, mind setting ni jom kita betulkan. Apa cara? Tolong ambil dan tengok ayat-ayat neraka, dan kita takut sambil baca dan minta jauh daripada Allah. Saat Allah cerita bagaimana ahli neraka, kan Allah kata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya wahai Muhammad, seandai kamu melihat orang yang derhaka pada Allah patah tunduk kepada mereka, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami dah tengok catatan kami dah tengok neraka Jahannam, dengar geruman neraka Jahannam, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Akan datang satu masa manusia akan minta dia pulang ke masjid wilayah untuk dilakukan amal soleh, tapi Allah tempelak ruang dan peluang telah tertutup buat selama-lamanya. Tuan-tuan, kena baca ayat yang macam ni. Sebab tu orang bila berhijrah tuan-tuan, okey. Sebab tu tuan-tuan, tengok pada kita punya model. Sebenarnya untuk sampai melalui amalan, kat bawah tu ada dia punya landasan. Landasan. Orang banyak bertanya tentang istiqamah. Kalau orang tanya tentang istiqamah, yang bertanya kenapa dan bagaimana saya nak istiqamah, tuan-tuan kena tengok landasan. Apa landasan yang ada? Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah taubat.
Siapa nak kekal jadi baik, tambah ilmu. Siapa nak kekal jadi baik, tambah ilmu. Siapa nak kekal jadi baik di bulan Ramadan, tambah ilmu. Ini yang sangat rugi tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan dia ada satu, ya, kalau kita tengok pada anatomi, kalau kita tengok pada biologi, mungkin tak dapat jawapan. Tetapi tuan-tuan, tahukah kita bahawa akal manusia dia bercahaya bila? Bila akal manusia bercahaya? Saya dah agak. Tapi saya tanya lagi tuan-tuan. Bilakah akal manusia bercahaya? Bilakah akal manusia bercahaya? Sebab cahaya yang cerah barulah kita boleh bagi ilmu. Sebab ilmu juga cahaya, al-ilmu nurun, tapi dia takkan masuk pada hati yang gelap. Maka tahukah kita akal kita bila dia paling bercahaya tuan-tuan? Saya dah agak dah. Tuan-tuan sekali lagi, bilakah akal kita bercahaya? Bila kita lapar. Tengok kan? Kan baru kena mihun tadi. Sebab tu cahaya dia tak berapa kan. Sebelum mihun, cahaya bercahaya tetapi jasad pula yang tak berapa nak power. Jadi akhirnya jasad tak berapa nak power, kita sedang bercahaya. Maka kita makan, bila makan masa ketika itu jasad kita power tapi akal kita tak bercahaya. Sebab tu bila berpuasa tuan-tuan, kita tak makan, betul tak? Dan bila tak makan adalah the best moment untuk akal kita bercahaya. Tetapi kita hanya amal tapi tak buat ilmu. Kita stop membaca, kita stop mencari pengetahuan. Banyak kuliah-kuliah, ustaz minta maaf, kita stop pengajian nak beramal. Ruginya kenapa? Sebab akal sedang bercahaya. Dan ilmu lah yang menyebabkan bahawa landasan kita itu kekal untuk kita melakukan kebaikan walaupun amal di bulan Ramadan dah berhenti. Baik. Sebab tu semua yang kasihan tolong tengok kat bawah tu dan make sure that ini kerja kita. Tolong tulis dalam planner kita, bulan Ramadan ada benda yang aku kena tambah dari sudut ilmu. Ada pengajian seperti ini yang aku kena ada. Kena ada buku yang aku kena baca. Kena duduk dengan orang berilmu yang bila aku puasa. Bila aku duduk dan bersembang dengan dia, ada mutiara-mutiara ilmu yang aku dapat. Kita kena buat benda itu dalam planning kita di bulan Ramadan. Ustaz Zuhaili mana? Ustaz Zuhaili? Ustaz, okey. Kita pukul 12, kita nanti akan break pukul 12 suku. Oh, dan kita break sekejap ya. Okey, tengok ya. Sebab penganjur tak nak sangat kita terlampau. Sebab ialah yang drive pukul 2 pagi daripada Johor, yang flight tak habis lagi jet lag. Daripada Kuching ya, orang Penang, orang Kedah, orang KL mesti kecil hati kan. Kami pun apa kurangnya? Ya, orang KL pun samanya, masya-Allah. Orang mana jalan Kuching tadi? Mana sahabat saya? Jalan Kuching. 10 minit je ustaz dia kata, tapi masya-Allah nak datang sini walaupun 10 minit, masya-Allah. Bukan senang kan? Baik, semua yang dikasih sekalian, buat dalam planning apa yang aku kena buat. Sebab kalau kita gagal merancang, kita sebenarnya apa? Merancang untuk gagal. Kalau kita memang tak merancang untuk Ramadan ini, kita memang sahaja nak fake Ramadan kita sebenarnya. Sebab tu letak dalam ilmu, mesti ada sesuatu yang kita kena tambah di bulan Ramadan dan jangan stop di bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan selalu orang buat apa? Nanti kita bincang lain. Kita buat apa? Disebut apa? Saya dengar perkataan tadi. Apa dia? Tadarus. Tadarus tu apa makna tuan-tuan? Ya. Tadarus tu apa makna sebenarnya tuan-tuan? Ya. Ya. Pembelajaran. Kan kita tadarus kan? Kan kita tadarus kan? Baik. Sebenarnya apa idea di sebalik tadarus? Berkumpul,
Kita cuba tengok apa yang kita faham dan mungkin apa yang sepatutnya. Okey, berkumpul lagi. Memperbetulkan bacaan caranya. Seorang baca, yang lain semak. Betul Lagi? Masa bila tadabbur? Baik tuan-tuan, banyak kita faham bahawa tadarus adalah memperbetulkan bacaan. Dan memperbetulkan bacaan ni sebenarnya sepatutnya hanya 10% of tadarus. Sebab dia bukan tilawah, tetapi tadarus bermaksud saling mempelajari erti Al-Quran. Tetapi sebab kita dah buat makna kita sendiri, kita letak dah kita punya makna kita sendiri. Apa dia tadarus? Tadarus adalah baca Quran, seorang baca, yang lain tegur. Banyak sangat tegur, esok tak payah datang lah. Sedangkan nak betulkan bacaan itu 10% saja. Tetapi 90% adalah apa yang Allah kata bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang sepatutnya kita rasa bila Allah kata kutiba alaikumusiyam. Apakah tujuan dan contoh? Ini contoh. Maknanya bila ketika itu bahawa Al-Quran tersebut tadarus, sebab daripada kalimah tadarasa, dari kalimah darasa, tadarasa, tadarasu, tadarusan, mutadarisun, mutadarasun, tadaras, tadaras, mutadarasun, mutadarasun, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Artinya saling belajar. Sebab bulan Ramadan adalah the best dan the right time untuk kita bisa tambah ilmu, supaya jadi landasan untuk kekal baik sampai bila-bila. Kalau tidak, hanya baik di bulan Ramadan sebab kita look dengan amal tetapi tidak ada landasan. Berhenti Ramadan, berhenti amal. Jadi sebab itu semua yang dikatakan, di samping yang saya katakan tadi bahawa kita kena tajamkan dengan tujuan yang paling tinggi kenapa kita berpuasa, dan tengok planning kita untuk kita buat di bulan Ramadan, apa pertambahan ilmu yang kita kena berikan. Ketika ramai orang dah stop menuntut ilmu, banyak pengajian dah berhenti kan tuan-tuan? Ya, di bulan Ramadan semua stop pengajian kan? Ya, kebanyakan, bukan semualah, maknanya kebanyakan dah stop. Maka kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, maka sebab itu ilmu, nanti taubat kita akan bincang. Kita settle ilmu dulu, nanti taubat kita bincang. Baik, oleh kerana saya sebut tentang ilmu, saya suka di mana-mana saya ada kelas untuk baca satu doa yang berkenaan tentang ilmu. Jom kita baca sama-sama. Saya minta izin untuk minum ya. Baik. Kalau saya nak tanya sekali lagi, apakah matlamat paling tinggi aku berpuasa pada tahun ini? Membebaskan aku daripada neraka. Ingat tuan-tuan, jadikan dia sampai jelas dan rasakan kita belum layak ke syurga, dan kita takut kita bila-bila masa tergelincir ke neraka Jahannam. Kena ingat sentiasa, ingat sentiasa, ingat sentiasa. Dan sebab itu kita, oleh kerana kebetulan kita kena ada sentiasa ilmu, jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya duduk, tuan-tuan tak berapa semangat ke? Bagi saya duduk sikit, jadi dapat saya duduk sekejap tuan-tuan. Sebab saya tengok, saya jealous tengok tuan-tuan duduk macam selesa sangat kan. Jadi saya pun macam lah hati dia orang ni macam best sangat. Jadi saya pun nak rasa nikmat duduk tuan-tuan ya. Tapi saya tengok tuan-tuan, bila saya duduk, tuan-tuan mula dah tak semangat. Tuan-tuan tahu kenapa kita disuruh solat rukunnya qiyam? Sebab qiyam, di sebalik qiyam nasyat, semangat untuk melakukan ketaatan pada Allah. Bila saya duduk tu tak nampak Sebab tu tuan-tuan jangan macam terpaksa je. Kekalkan semangat tuan-tuan, boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbal. Tuan-tuan boleh tak tolong saya
letak dalam hati. Sebab mana kita tahu adalah yang pertama, ya Allah berilah aku ilmu bermanfaat. Yang kedua, bagilah aku rezeki yang baik. Yang ketiga, jadilah amalku diterima. Tuan-tuan, ini semua nanti kita bincang. Ini ada dalam makna Ramadan yang ada dalam model kita, insya-Allah. Sebab tu doa ini penting jadi anchor kepada kita untuk, dan kemudian ingat, 3 benda ini kita minta Allah bagi bukan sekadar ketika kita berada di penghujung Syaban, tetapi dalam masuk Ramadan 3 benda ni mesti dapat. Baik, kita baca lagi dengan penuh harapan agar 3 benda ni kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi tuan-tuan, last. Tuan-tuan, ini bukan doa, ini bukan latihan. Tuan-tuan memang minta betul-betul agar Allah beri 3 benda ni pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, doa ini amalan dan praktik Nabi setiap pagi. Dibaca, dan sebab tu kita kena baca dan tolong hafal, paling tidak ambil makna dia. Baik. Tuan-tuan, oleh kerana landasan kepada Ramadan yang akan menjadikan Ramadan kita sesuatu yang berkesan adalah ilmu, dan tadi dalam doa yang dibaca oleh Nabi seperti teriwayat dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin, tuan-tuan boleh tak sebagai saya nak tanya sebagai pengukuhan kepada kita dalam hidup dan Ramadan, apa yang terpenting dalam hidup dan Ramadan berdasarkan kepada doa tadi tuan-tuan? Apakah yang terpenting? Apakah yang terpenting? Tuan-tuan, sahabat yang daripada Kuching, tolong buat catatan penting. Ya. Dalam hidup, ilmu tidak penting. Ingat, dalam hidup ilmu tidak penting. Ingat, macam nak marah, kita baru berunding. Dalam hidup ilmu tidak penting. Ingat tak? Boleh pegang tak? So apa yang penting? Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Tolong ingat. Jangan hanya rasa bahawa ilmu itu penting, sebab ilmu itu kalau tak bermanfaat, kadang-kadang dia boleh bunuh kita, bunuh orang. Sebab tu jangan hanya minta ilmu. Siapa ni kakak ni? Nama siapa kak? Nama? Firnas. Firnas belajar lagi kan? Darjah 4 Firnas kan? Pergi sekolah mana? Hulu berenang. Untuk apa? Mana sangka cari tangan dia mana hilang. Itu best kan jadi kanak-kanak apa pun boleh buat kan? Cuma untuk buat. Buruk no nampaknya kan? Tapi bila budak terus comel nampak kan? Okey, pergi sekolah hari-hari ke? Boleh tak? Apa tujuan pergi sekolah? Belajar. Jangan pergi untuk belajar. Pergi untuk belajar ilmu bermanfaat. Belajar ilmu bermanfaat. Ini seorang lagi, Masya Allah ya. Siapa nama? Firas. Oh, sama ya? Oh, dia beradik. Firas, belajar di mana? Di asrama. Kami belajar di sekolah, duduk di asrama. Tapi ini Masya Allah, kalau di asrama dah belajar, di rumah apa tak lagi, di sekolah apa tak lagi. Apa Firas ya? Saja je. Okey, apa nama sekolah? SBPI. Ya, di Tasik Puteri. Oh. Okey, untuk apa pergi sana? Alhamdulillah, dah tangkap dah. Maknanya ingat, kenapa kita datang ke majlis ini?
Jangan nak cari ilmu, tapi cari. Setiap kali kita masuk ke majlis ilmu, cakap dalam hati kita untuk dapat. Jangan ilmu. Sebab kalau tidak, masa kekal tidak, Nabi berdoa pada Allah dalam hadis Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa a'udzubika min nafsin la tashba, wa a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabu laha. Baik semua yang saya kasih sekalian, baik sebab tu ilmu yang bermanfaat penting yang kita nak nampak dalam bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti setelah kita berilmu, apa yang kita nak buat tuan-tuan di bulan Ramadan? Sekali lagi, jangan beramal. Tolong tengok dalam model ni. Cari kat mana satu? Jangan buat amal, tetapi kita buat amal yang diterima. Nabi sebut dalam hadis amalan mutaqabbala. Baik. Nanti kita akan jumpa sebenarnya ada satu garis yang halus yang kalau kita tak cam, kita terperangkap dengan tertipu. Apa tertipu? Kita buat amal tetapi bukan amal yang diterima. Akhirnya kita konsentrate untuk amal tetapi kita lupa bahawa sebenarnya amal kita standardnya adalah amal yang diterima ataupun amal mutaqabbala. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak buat di bulan Ramadan? Make it clear. Amalan yang diterima. Tetapi amalan yang diterima dapat daripada apa? Ilmu yang bermanfaat. Setiap hari di bulan Ramadan aku akan tambah ilmu yang Nabi sebut dalam hadis, juga dalam bentuk doa. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Jadi Nabi nak bagi tahu ilmu yang kena bertambah setiap hari adalah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, manfaatkanlah aku ilmu. Manfaatlah aku ilmu yang ada pada hari ini. Baik, semua yang saya kasih sekalian, tolong tanda beberapa tempat yang kita dah sentuh. Kerana semua yang saya kasih sekalian, sebab tadi saya tahu bahawa ada di kalangan kita yang macam berasa tak berapa nak puas hati. Sebab bila saya tanya apakah ultimate untuk kita berpuasa, apa tadi tuan-tuan ultimate-nya? Bukankah ayat tadi sebut la'allakum tatakun. Sebagai nak menjawab tuan-tuan, siapakah yang bebas daripada neraka? Siapa yang bebas daripada neraka? Orang takwa. Sebab tu nak bebas daripada neraka, saya kena jadi orang takwa. Jadi sebab tu dia bawa undur ke belakang. Nanti insya-Allah kita akan jumpa kita pada hari ini dalam kita punya plan kita ni insya-Allah ya. Baik, oleh kerana sebab kita akan break, kita akan jumpa supaya kita dapat banyak lagi kelebihan dalam kita bersama insya-Allah. Maka Ustaz Zuhairi, saya bagi sekejap balik pada Ustaz Zuhairi dan insya-Allah semua yang dikasih sekalian kita akan jumpa lagi insya-Allah lepas ini untuk kita tengok lagi apa yang kita boleh pelajari sama-sama insya-Allah.